أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk menyambung program atau majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, yang lahir pada tahun 209 Hijrah dan meninggal pada tahun 279 Hijrah. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-46, meneruskan penjelasan tentang kepribadian Nabi SAW dan apa-apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang dengan itu kita mendapat gambaran bagaimana hari-hari dalam kehidupan Nabi SAW dari dua sudut. Iaitu satu yang berkaitan dengan penciptaan Nabi SAW, dan juga yang kedua dari segi al-khuluq, iaitu akhlak Nabi SAW. Baik, bab yang ke-46 adalah bab yang berkaitan dengan tempat tidur Nabi SAW. Itu dari sudut alas yang digunakan oleh Nabi SAW untuk tidur. Sebelum ini pada bab yang ke-39 dijelaskan tentang tidur Nabi SAW, iaitu tentang kaifiah, bagaimana dan apa yang dibaca oleh Nabi SAW, dan bagaimana kedudukan badan Nabi SAW dalam tidur, dan apa saja doa-doa yang dibacakan oleh Nabi SAW yang diajarkan pada kita ketika seseorang itu masuk ke tempat tidurnya. Sekarang bab yang ke-46 khusus tentang hamparan tidur Nabi SAW, iaitu babu maja'a fi firashi Rasulullah SAW. Baik. Jadi secara umumnya kita kesemuanya tentu memiliki tempat tidur. Dan tempat tidur itu biasanya ada alasnya. Dan alas itu tentunya pelbagai-bagai. Apatah lagi di zaman kita, alas tempat tidur kita sungguh sampai kepada tahap kemewahan. Bilik tidur saja bukan hanya tempat tidur kita, dan terdiri daripada tilam yang sangat berkualiti dan sebagainya, bergantung kepada kemampuan seseorang. Bahkan bilik tidurnya sekali dihias dengan pelbagai peralatan atau kelengkapan perabot, sampai ke tahap yang sangat mewah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, orang miskin, maka barangkali di rumahnya hanya ada tikar. Tikar yang terbuat daripada rotan, atau tikar yang terbuat daripada daun mengkuang dan seumpamanya, ataupun tikar dibuat daripada kapet yang digunakannya untuk tidur, atau tikar yang terbuat daripada plastik.
Itu di antara berbagai jenis. Dan yang lebih berkualiti daripada itu adalah tilam, dan tilam pula pelbagai jenis. Baik. Jadi alas tempat tidur adalah satu perkara yang sudah dikenali umum, sejak dulu sampai sekarang. Dan mengikut peredaran waktu, maka kepelbagaian jenis-jenis alas tidur yang digunakan. Adapun alas tidur Nabi SAW tidaklah seperti apa yang kita nikmati pada hari ini. Kerana kita sudah mengetahui bahawa Nabi SAW adalah seorang yang zuhud terhadap dunia. Nabi SAW mengambil cara hidup zuhud, qanaah, berpada dengan apa yang ada, dan sangat sederhana dalam segala keperluan kehidupan. Baik, itu sebagai prinsip asas yang berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan keperluan dunia, termasuk dalam keperluan diri Nabi SAW sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hal yang berkaitan dengan tempat istirahat Nabi SAW. Baik. Dalam bab ini Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah memaparkan dua hadis. Baik, kita langsung saja baca hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-328. Syakir baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-Imam al-Hafidh al-Faqih Muhammad bin Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Babu ma jaa fi firash Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini adalah diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tikar yang digunakan untuk melapik tidur Nabi SAW, adalah daripada kulit yang diisi di dalamnya dengan sabut batang tamar. Iaitu terbuat daripada sabut, serabut batang tamar. Pokok kurma tu kan ada batang ni, macam batang kelapa tu, dia memang berserabut. Jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW memiliki alas tidur ataupun tilam lah istilah kita ni, yang mana terbuat daripada kulit, tapi di dalamnya diisi dengan sabut tamar. Tu. Jadi menunjukkan kasar je tempat tidur Nabi SAW, tidak empuk, hanya sekadar untuk melapik di antara diri Nabi SAW dengan tanah. Lantai rumah tu tanah, betul kan? Pasir. Maka dilapik dengan adanya tilam, atau istilah kitanya adalah tikar. Tak kisahlah tilam ke tikar ke, sebagai pengalas tempat tidur. Ni tengok bagaimana Nabi SAW. Tidak ada ciri kemewahan, tidak ada ciri untuk tidur lena, tidur lama. Kita tidur di atas tilam yang empuk, payah bangun tidur. Payah bangun tidur walaupun tidur awal. Kenapa? Kerana dibuai keenakan dan keselesaan yang amat sangat. Sebab itu cara untuk kita mudah untuk bangun dan sebagainya adalah pertamanya dilihat dari sudut alas tidur kita. Tapi bukan bermakna kita tidak boleh memiliki alas tidur yang mewah. Tetapi jangan tempat tidur yang mewah itu menyebabkan kita lalai, sehingga sulit, bahkan payah pula untuk bangun, ataupun melambat-lambatkan bangun daripada untuk mendirikan solat, khususnya solat subuh. Baik, hadis terusnya, hadis yang kedua. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قالت سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحان نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له ب4 ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتموني الليلة
قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاعته صلاتي الليلة Solatnya ke solatian? صلاتي الليلة. Baik, maksudnya diriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad, iaitu Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan daripada bapanya, yakni Muhammad Al-Baqir. Ya, jadi Ja'far As-Sadiq Al-Baqir. Ini adalah keturunan Nabi SAW. Ya, berkenaan hamparan, yakni tikar tempat tidur Nabi SAW. Cicit. Ini di cicit. Ini di mana? Ini di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau radhiyallahu anhu menjawab, iaitu daripada kulit yang isi dalamnya sabut batang kurma. Sama macam hadis yang pertama. Ditanya pula kepada Hafsyah radhiyallahu anha, bagaimana hamparan yang tikar tempat tidur Rasulullah SAW di rumah kamu pula? Lalu beliau radhiyallahu anha menjawab, yang di kain, yakni yang kasar daripada bulu. Kami lipatkannya menjadi dua dan bagian dia tidur di atasnya. Pada suatu malam aku berkata, ya, jika aku lipatkannya menjadi 4 lapis, niscaya lebih empuk bagi beliau. Maknanya lebih selesa. Ya, kalau tu nipis sangat, lalu ditebalkan dia. Lalu kami melipatnya menjadi 4 lapisan. Apabila menjelang pagi, Nabi SAW bertanya, lapis apa yang kamu semua hamparkan untukku semalam? Beza. Sebelum tu, yang hamparannya adalah 1 lapis. Sekarang dijadikan 4. Ya. Lalu, ya, ditanya pada Hafsah radhiyallahu anha, bagaimanakah hamparan tempat tidur Rasulullah SAW di rumah kamu? Beliau menjawab, kain. Yang kami lipatkannya menjadi 2 dan baginda SAW tidur di atasnya. Pada satu malam aku berkata, jika aku lipatkannya menjadi 4 lapisan, nescaya lebih empuk, lebih selesa untuk Nabi SAW gunakan sebab tu tidur. Lalu kami melipatnya menjadi 4. Yang 4 lapisan. Apabila menjelang pagi, baginda SAW bertanya, lapis apa yang kamu semua lamparkan untukku semalam? Sebab ada kelahiran. Lalu kami pun menjawab, yakni, ya, lapis tidur tu sama. Ya, cuma kami lipatkannya menjadi 4. Lalu Nabi SAW menjawab, kembalikanlah kepada asal, kerana keempukan itu telah menghalangku daripada solatku pada malam yang lalu. Rupanya ada kesan. Ya, kesan apa? Bila tempat tidur tu terlalu selesa, empuk, boleh menyebabkan kita lalai. Kenapa? Enak tidur, selesa, sehingga tidur, ya, tak terjaga langsung. Tu Nabi SAW sangat teliti, perhatian. Ya, apabila tempat tidurnya itu selesa, lebih daripada kebiasaan, menyebabkan boleh dia terlelap tidur sehingga tak terjaga. Masya Allah. Memang pun, kalau kita ni terlalu selesa, maka kita akan, ya, terlalai, teralpa. Disebabkan terlalu menikmati. Tidak ada gangguan. Macam kita tidur dalam keadaan tidak ada gangguan, selesa kan? Cepat tidur, lena tidur. Tapi kalau tidur dalam keadaan adanya gangguan, kebisingan umpamanya, atau ada semut, ya, tengah tidur digigit sana, digigit sini, jadi tak dapat tidur lena. Ya. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kita supaya dalam tidur itu, supaya jangan sampai terlalu lena, sehingga kita terlupa. Dia terlajak tidur. Contoh subuh, terlajak tidur. Ya, sebab nikmatnya tilam yang kita baru beli tu, tilam yang berkualiti tinggi. Selimut pula, Masya Allah, bila diselimutkan di badan kita ni, rasa lembut, halus macam sutera. Itu nikmat. Sehingga menyebabkan kita, ya, diulit tidur yang lainnya, ya, terlelap sehingga tak bangun. Itu dia. Ini adalah jalan-jalan untuk menutup supaya kita jangan, ya, terlalu enak dalam tidur. Sebab itu kalau kita lihat tidur Nabi SAW ni, ya, tidak seperti tidur kita. Sedikit tidur Nabi SAW. Sebab Nabi SAW memperbanyakkan masa-masanya untuk
bermunajat dengan Allah. Seperti mana yang telah dipaparkan tentang iaitu ibadah Nabi SAW yang berkaitan dengan solat malam. Jadi tidur ini ada aturan. Tidur ini ada tempoh masa. Ya, dan berjaga ada tempoh masa. Untuk apa? Berjaga untuk diantaranya yang utama melakukan amal-amal ketaatan. Jadi kesimpulan daripada bab ini nak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat ataupun peralatan kelengkapan tidur Nabi SAW yang sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Hanya sekadar untuk melapik badan. Ya, bukan untuk keselesaan. Supaya dengan itu Nabi SAW tidak akan tidak akan apa? Tidak akan terlena sehingga menyebabkan tidurnya terlalu panjang. Sehingga mengambil masa-masa yang lebih patut untuk diperuntukkan melakukan amal ibadah. Memang tidur itu adalah ibadah. Ya, tidur adalah sebahagian daripada ibadah. Ya, walaupun dia adalah amalan dari sudut kebiasaan manusia. Tapi kalau dia niat tidurnya itu untuk nanti dia dapat bangun awal, sehat tubuh badan, segar untuk dia beribadah kepada Allah, maka dia perkara yang kebiasaan, tabiat menjadi amal ibadah. Jadi sebab itu bila kita tidur malam, hendaklah kita niatkan supaya kita dapat bangun awal untuk kita mengerjakan ibadah. Sebab itu dalam bab sebelum ni disebut Nabi SAW ketika selepas Isyak, jika tidak ada apa-apa urusan, langsung saja ke tempat tidur. Tidak seperti kebanyakan orang di zaman sekarang, selalu melengah-lengah melambat-lambatkan tidur, menghabiskan masa. Jadi ini sungguh satu musibah, sehingga mereka sulit untuk bangun subuh, terpaksa dikejutkan berkali-kali. Camkan perkara ini. Baik, selesai sudah secara ringkas dalam bab tentang alas tidur Nabi SAW yang terbuat daripada bahan yang kasar, iaitu istilahnya adalah daripada serat atau jerami padi. Jerami pelepah kurma. Batang kurma tu dia serat dalamnya halus-halus. Dan memang pun dulu jadi buat daripada begitu juga. Pohon kelapa contohnya di tempat kita zaman dulu-dulu lah, zaman sekarang tak ada lagi dah. Sebab itu dulu orang balik, di antara keistimewaan pohon kelapa ni, seluruh yang ada padanya boleh digunakan. Jadi pohon kelapa kita sama saja dengan sifat pohon kurma. Cuma bezanya dari sudut buah. Buah kurma manis, enak dimakan. Buah kelapa airnya dan juga isi rongnya. Dia beza. Buah pohon kelapa sawit pun tak boleh sama dengan buah kurma. Dia bukan dimakan buah kelapa sawit. Dia dibuat minyak. Bezanya kurma tak dibuat minyak. Tak boleh buat sebab dia buah manisan, makanan. Itu saja. Adapun batangnya, daunnya hampir serupa. Lidinya, daunnya lidi boleh digunakan untuk buat penyapu. Betul kan? Batangnya kadang boleh dibuat macam-macam. Dibuat tiang, dibuat apa-apa lah. Baik, selesai sudah bab yang ke-46 secara ringkas. Maka contohilah Nabi SAW dalam bersederhana. Tapi pokok utamanya adalah tilam itu tidak menyebabkan kita lena tidur sehingga lalai daripada bangun untuk menunaikan ketaatan pada Allah. Tidak ada masalah, ia merupakan satu keharusan. Boleh saja untuk memakai tilam yang mahal-mahal, tapi satu syarat saja. Apa dia? Iaitu tidak melalaikan, melekakan kita daripada tidur yang panjang sehingga selalu terlewatkan dalam mendirikan solat, terutamanya solat subuh. Baik Syakir. Jadi kita masuk hadis bab yang ke-47. Itu bab yang datang pada menjelaskan tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ini tentang sifat Nabi SAW. Tadi tentang kebiasaan, iaitu tempat tidur Nabi SAW. Sekarang babu majaa fi tawadu'i Rasulullah SAW. Iaitu bab yang menjelaskan pada, iaitu salah satu daripada akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Apa dia akhlak Nabi SAW? Iaitu tentang tawaduknya Nabi SAW. Apa makna tawaduk? Tawaduk itu adalah, secara mudahnya adalah dia lawan pada sifat takbur atau sombong. Tawaduk itu maksudnya adalah terima seadanya, atau tidak cerewet, mudah berurusan, tidak sombong, tak diman macam-macam, tiada protokol. Tak ada protokol dia. Mudah didekati, mesra, dan menghormati orang lain. Ini di antara komponen-komponen yang terkandung dalam sifat tawaduk. Mudah berbicara, senang didekati,
baik tutur bahasanya, itu menandakan orang tawaduk. Tapi kalau kasar bahasanya, salah satu ciri orang yang belagak, sombong. Ya. Dan Nabi SAW memiliki seluruh sifat-sifat yang kita sebut tadi ketika berurusan dengan sesiapa saja. Terhadap isteri-isteri Nabi SAW, lemah lembut, yang mendengar, jadi pendengar yang baik, ya, memuliakan, menghormati dan sebagainya. Dengan anak kecil, Nabi SAW yang berjenaka, bergurau, ya, dan berdoakan untuk mereka kebaikan. Seperti beberapa orang sahabat Nabi SAW sejak kecil lagi telah mendapat doa, sehingga itu memberikan keberkahan hidup mereka, ya, sehingga mereka meninggalkan dunia ini. Baik, ini adalah satu bab yang sungguh agung, ya, sungguh besar pengertiannya bagi kita, kerana sifat tawaduk adalah salah satu sifat yang sangat mulia yang kita patut dan wajib memilikinya. Baik, langsung saja masuk hadis yang pertama, ya, hadis yang ke-330. Dalam bab ini Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi memasukkan banyak hadis, iaitu sekitar 13 hadis berkaitan dengan sifat tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, teruskan Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله Innama ana abdun. إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. Baik. Hadis ini datang daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu semua berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa anak Maryam alaihissalam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Muhammad ialah hamba Allah dan Rasulnya." Jadi ini adalah satu hadis yang merupakan kaedah yang sangat penting yang berkaitan dengan, ya, keimanan kita kepada Nabi SAW. Dan ini merupakan salah satu daripada rukun syahadatain yang terkandung dalam syahadah yang kedua, iaitu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini prinsip penting kerana apa? Berlaku di kalangan segelintir umat Islam yang melampaui batas dalam memuji Nabi SAW, meletakkan di kedudukan yang tak sepatutnya. Ya, jadi sebab itu kita telah sebut sebelum ini ketika kita memberikan syarahan terhadap kalimah syahadatain, iaitu kalimah kedua, ya, Muhammad anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah, ya, Nabi SAW adalah abdun. Nabi SAW adalah hamba. Dia sebagaimana Nabi SAW sendiri menyebut di sini, ya, innama ana abdun, ya, aku sesungguhnya adalah seorang hamba. Ma makna abdun? Ya, abdun adalah, iaitu abdun la yu'bad. Maknanya Nabi SAW seorang hamba, maka tidak boleh diibadahi. Ya. Nabi SAW ada manusia seperti kita. Ada di kalangan segelintir umat Islam, mereka melampaui batas dengan mengatakan Nabi SAW itu adalah, ya, bukan dicipta daripada, ya, daripada tanah. Ya, mana keturunan Adam AS. Ya, bahkan lebih mulia lagi daripada Adam AS, iaitu Nabi SAW itu tercipta daripada nur. Ya, sehingga seluruh alam ini dicipta, ya, seluruhnya, ya, adalah daripada nur Muhammad. Semua ini adalah pendapat yang batil. Ada penjelasannya secara terperinci, maka dia bukan di kesempatan ini untuk menjelaskannya. Jadi Nabi SAW sebagai seorang hamba, maka apa yang perlu kita buat? Maka hendaklah diletakkan di posisinya. Nabi SAW, ya, sebagai seorang abdun, iaitu menafikan ifrat, yang ini berlebihan. Ya. Jadi bila Nabi SAW adalah seorang hamba, dia adalah hamba Allah, maka Nabi SAW adalah manusia biasa yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Ya, sama seperti kita memiliki sifat manusia, seperti makan, minum, tidur, letih, gembira, sakit, sihat dan lain-lain. Cuma daripada sifat-sifat kemanusiaan, tabiat-tabiat kemanusiaan itu ada di antaranya yang menjadi syariat bagi kita untuk mencontohi Nabi SAW.
Jadi jangan sekali-kali meletakkan posisi Nabi SAW itu sama seperti posisi yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Contoh apa? Ya, ada di antara kitab-kitab tu contoh mereka menyebutkan apa? Melampaui batas. Ya, Nabi SAW ini mengetahui segala ilmu yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Ya, di antaranya mereka memohon langsung kepada Nabi SAW. Ya, sehingga menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak layak bagi Nabi SAW. Ini ya banyak yang berlaku di kelompok-kelompok tertentu, sehingga betapa melampau batas mereka itu. Ketika majlis-majlis yang mereka adakan tu, mereka sediakan kerusi kosong. Ya. Untuk apa? Mereka kata Nabi SAW itu datang ke majlis mereka. Ya. Nabi SAW memuliakan mereka itu. Kerana apa? Berselawat pada mereka beramai-ramai. Dan juga ketika mereka mengadakan majlis-majlis yang tidak ada contoh daripada Nabi SAW, itu berselawat beramai-ramai, berkumpulan dan sebagainya. Ya, ketika tiba-tiba mereka berdiri ketika membaca selawat Nabi SAW. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu berdiri? Lalu mereka mengatakan, oh, Rasulullah SAW hadir dalam majlis kita. Dia tanya kepada mereka itu, siapa yang beritahu kamu Nabi SAW hadir dalam majlis kamu ni? Siapa? Ya, tentu mereka tak akan boleh menjawabnya, kerana tak pernah berlaku. Ya, di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, tabi'in, ketika berselawat pada Nabi SAW, mereka bangun. Lalu mereka pun mengatakan, oh, Rasulullah datang ke majlis kami. Habis kalau ada 10 majlis, 1000 majlis pada masa yang sama, semua majlis itu Nabi SAW datang. Ini sungguh satu kebatilan di atas kebatilan. Tapi yang peliknya percaya. Ini bencana ni, kena talbis iblis, bencana. Ini melampaui batas. Ya, yang tak sepatutnya disebabkan pada Nabi SAW. Sebab itulah Nabi SAW pesan, la tutruni kama atratin nasara. Ya, dan ila akhir ayat, kama atratin nasara bani Maryam. Ya, jangan kamu ya melampaui batas dalam mengkultuskan. Mengkultuskan. Ya, letak Nabi SAW di sisi yang melampaui batas. Ghulu fiddin. Ini nama dia ghulu fiddin sebelum ni, melampaui batas. Ya. Dan pada masa yang sama juga, ya, Nabi SAW, ya, dia adalah seorang ya, Rasul. Tu. Jadi Abdul la yu'bad ini menafikan, ya, dan ya, abduhu wa rasuluh ni menafikan dua perkara. Satu, ifrat, dan kedua, tafrid. Ya, ifrat tu berlebihan, melampaui batas, dan tafrid itu meremehkan. Meremehkan. Jangan meremehkan Nabi SAW. Nabi macam kita juga. Dia bahasa begitu. Ya, macam kita tapi tak sama. Betul kan? Sebab Nabi SAW adalah seorang hamba memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kita. Apa contohnya? Nabi SAW contohnya tidur Nabi SAW, tapi hatinya jaga. Itu contoh kita. Contoh perbezaan. Ya. Jadi hendaklah kita meletakkan Nabi SAW sesuai dengan kedudukan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi adalah, ya, Nabi SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Bila Nabi SAW adalah utusannya, maka bila Nabi SAW adalah utusannya, iaitu wa rasulun la yukzab bal yuta'u wa yuttaba'. Jadi bila Nabi SAW adalah seorang rasul, utusan Allah, maka tidak boleh didustakan, tetapi wajib ditaati dan diikuti. Jadi jangan memandang mudah apa-apa saja yang didatangkan daripada Nabi SAW, maka wajib kita ikuti. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul ya kepada kamu, maka terima, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Dan banyak lagi dari dalil yang berkaitan dengan kewajipan kita menunaikan hak ya Nabi SAW sebagai Rasul. Jadi kesimpulannya, ya, dilarang untuk kita melampaui batas dalam memuji Nabi SAW sehingga memberikan sifat ketuhanan. Seperti tadilah kita menyebut Nabi SAW itu dia mengetahui, ya, mengetahui perkara ghaib, apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, baik. Jadi itu adalah hadis yang pertama. Ya, kadang juga melampaui batas itu apa? Ketika seseorang itu menghadapi kesulitan dan kepayahan, lalu dia menyeru langsung kepada Nabi SAW. Ya, dengan kata mereka, wahai Rasulullah, pemberi pertolongan dan pemberi bantuan. Wahai Rasulullah, kepadamu tempat kami berpegang. Wahai Rasulullah, hilangkanlah penderitaan kami. Ya, tidaklah kami merasai penderitaan kecuali akan engkau selesaikan. Padahal Nabi SAW telah wafat. Ya, yang patut diseru bukan pada Nabi SAW untuk meminta permohonan. Yang wajib kita seru adalah
kepada Allah Ta'ala sahaja. Baik, teruskan saja. Hadis yang ke 331. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان لي اليك حاجة فقال اجلسي في اي طريق المدينة شئت اجلس اليك. Baik, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang wanita datang bertemu Nabi SAW lalu berkata kepadanya, aku mempunyai hajat denganmu. Lalu baginda SAW berkata kepadanya, duduklah. Yang tunggu. Ya. Di mana-mana juga jalan di Madinah, ya. Yang kamu kehendaki, nescaya aku akan duduk bersamamu untuk membincangkan hajat kamu. Jadi di sini Nabi SAW dia melayan, ya, iaitu permintaan seorang wanita, ya, yang ada hajat dengan Nabi SAW. Hajat apa ni? Ya, barangkali dia nak menyampaikan, ya, apa yang dia hadapi, masalah dia dan sebagainya, nak luahkan perasaan. Lalu Nabi SAW kata, ya, Nabi SAW bersedia untuk mendengarnya. Nabi SAW tak kata, ya, aku sibuk lah, dia jumpa hari lain dah. Tak. Nabi SAW mengatakan, temuilah aku di tempat ini atau itu. Ya, untuk Nabi SAW yang mendengarkan keluhan wanita itu, ya, apa yang dia nak luahkan. So, ya, kalau dalam istilahnya Nabi SAW seperti seorang kaunselor lah, kaunselor. Orang ada masalah datang pada Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersedia untuk mendengarnya. Dan tentunya setelah mendengarnya, Nabi SAW akan memberikan jalan penyelesaian. Ini menunjukkan, ya, betapa tawaduknya Nabi SAW dalam melayan, ya, apa saja, ya, ataupun isu apa atau sesiapa saja yang datang tanpa melihat siapa yang datang. Hingga seorang wanita yang datang untuk mengajukan halnya, Nabi SAW bersedia untuk mendengarnya. Baik, hadis yang seterusnya. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأحوار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. Baik, hadis yang ke-332 iaitu diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, adalah, ya, Nabi SAW menziarahi orang sakit, menghadiri, ya, jenazah, ya, menunggang keldai dan memenuhi jemputan kenduri daripada seorang hamba. Baginda SAW pada hari peperangan Bani Quraizah, ya, menunggangi seekor himar yang diikat hidungnya dengan tali daripada sabut, ya, batang tamar dan pelananya, ya, juga daripada sabut batang kurma. Jadi ini menunjukkan tawaduknya cara Nabi SAW dalam urusan kesehariannya. Ya. Yang pertama, Nabi SAW ziarah orang sakit. Ini di antara tuntutan. Ya, ini adalah sunnah yang sangat dituntut, iaitu hak seorang Muslim yang hendaklah kita tunaikan jika, ya, kita tidak ada halangan, iaitu menziarahi orang sakit, tak kira siapa. Kemudian menghadiri pemakaman jenazah. Ini juga di antara hak orang yang telah meninggal dunia. Kemudian menunggang keldai. Nabi sendiri yang membawa kenderaan itu, naik di atas kenderaan, lalu Nabi SAW menungganginya. Padahal Nabi SAW seorang Rasul. Ya, kalau orang zaman sekarang, pemimpin, orang berkedudukan, ya, mereka ada driver yang bawa mereka itu, sopir. Ya, tapi Nabi SAW tak. Ya, naik kuda atau naik unta atau naik keldai sendirian. Kalau istilah di zaman itu, kalau dia sebagai tuan, akan ada orang yang pegang tali, ya, tali kuda itu atau tali keldai, dan mereka menariknya. Itu ibarat sopir di zaman itu. Ya, tuan duduk di atasnya, tak buat apa, duduk saja. Ada tenda lagi, macam ada pondok kecil di atasnya, duduk dalam tu, istimewa, special. Tapi Nabi SAW menunggang kenderaannya sendiri, ya, Pak, kepada saja yang Nabi SAW nak pergi. Tu. Kemudian, ya, Nabi SAW memenuhi jemputan kenduri. Kalau ada kenduri, dia jamu makan. Dan ini disebut dari seorang hamba. Hamba yang buat kenduri pun Nabi SAW datang.
Ya, hamba ni orang yang paling miskin lah. Dia tidak ada kebebasan diri. Dia tu diatur oleh orang, bukan mengatur diri dia. Bila dia buat jemputan kenduri, dia panggil masak-masak. Ya Rasulullah, datang ke rumah aku untuk makan. Datang dia, Nabi SAW. Cuba tengok, ya, akhlak yang sangat agung. Ada orang miskin buat makan-makan, jemput orang kaya datang. Jarang, ya, sulit nak ditemui ni. Ya, sebab orang miskin dia pun tak mampu, betul kan? Tapi tengok betapa kasihnya seorang hamba kepada Rasulullah SAW kerana mengetahui betapa besarnya faedah yang akan dia raih bila dijemput seorang Rasul. Masya Allah. Dan lihat juga Nabi SAW dalam peperangan bagaimana Nabi SAW sangat bersederhana. Ya, kelengkapan, ya, peralatan perang Nabi SAW. Dia naik seekor himar. Ya, ikat hidung dia pula dengan tali daripada sabut batang kurma. Tidak ada kemewahan langsung. Berbeza dengan pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Ya, kenderaan mereka sangat mewah. Ya, sangat mewah. Jadi menunjukkan Nabi SAW adalah seorang yang sangat tawaduk. Sebab itulah di antara ciri yang menyebabkan orang-orang kafir memiliki sifat yang sangat gerun terhadap kewibawaan Nabi SAW. Seorang pemimpin yang memiliki kewibawaan yang tidak ada pada mereka. Ya, dengan itulah maka ya jatuhnya kerajaan-kerajaan besar. Ya, apabila para sahabat Nabi SAW menampilkan ya sifat tawaduk seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tengok Umar radhiyallahu an, seorang pemimpin yang sangat tawaduk, sangat zuhud. Ya, Masya Allah, tak ada bodyguard dia. Dia tidur di mana saja dia nak tidur. Ya, pergi ke mana saja. Itu hebat pemimpin-pemimpin dulu. Ya, tapi dalam keadaan tertentu ada bodyguard dia jaga. Ya, bila ya untuk menjaga daripada serangan musuh yang di luar dugaan setelah berlaku peristiwa-peristiwa itu. Ya, sebagaimana setelah Umar radhiyallahu an ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika nak solat subuh, betul kan? Selepas itu setiap pemimpin mula diadakan bodyguard penjaga. Kenapa? Nak menjaga daripada perkara-perkara yang di luar jangka. Baik, terus hadis yang ke-330 berapa? قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. Baik. Hadis yang ke-333 diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah diundang untuk menikmati jamuan roti daripada tepung bali dan berkuahkan minyak dari lemak yang telah berbau kerana tersimpan lama. Lalu baginda SAW memenuhinya. Baginda SAW juga ada mempunyai baju besi, memiliki baju besi yang berada dalam simpanan seorang Yahudi. Sebab apa Nabi SAW gadaikan baju besi ni? Ya, untuk membeli keperluan makanan. Susah Nabi SAW. Dan baginda SAW tidak punya sebarang harta untuk menebusnya sehinggalah Nabi SAW wafat. Ya, sehingga kemudian ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok betapa sangat zuhudnya Nabi SAW. Padahal Nabi SAW adalah seorang Rasul, pemimpin negara. Boleh saja menimbul harta. Boleh saja order sana, order sini, betul kan? Baitul Mal yang bayarkan. Tapi Nabi SAW tak lakukan itu. Mana nak cari pemimpin seperti itu sampai ke sini, sampai pada hari ini? Barangkali istilah kasarnya sampai ke hari kiamat pun tak akan jumpa. Memang, sebab tidak akan ada seorang pun manusia setelah Nabi SAW yang menjadi pemimpin yang akan dapat menyamai Nabi SAW. Sekali-kali tak akan. Ya, mustahil. Ya, sebab jauh sekali. Kerana Nabi SAW adalah seorang Rasul yang dunia tak ada satu nilai pun. Sehingga Nabi SAW sebut apa? Dunia tak ada satu nilai pun ketimbang 11 ayat nyamuk. Ya, aku tidak ada apa-apanya dengan dunia ini. Ibaratnya begitu. Ya, tetapi pemimpin-pemimpin sekarang, Masya Allah, dunia itulah yang telah menipu mereka sehingga mereka bermewah-mewahan. Ya, sehingga mereka hilang sifat zuhud. Ya, jadi ini adalah satu perkara yang sungguh benar disebut oleh Nabi SAW. Nabi SAW tak bimbang umatnya diuji dengan kesulitan, tapi Nabi SAW bimbang umatnya diuji dengan kesenangan. Akhirnya
cara hidup mereka berubah daripada cara hidup yang Islami kepada cara hidup seperti cara hidup orang kafir. Ya, bermewah-mewahan. Bila mewah mereka suka hiburan. Ya, suka perkara-perkara yang bersenang-senangan. Sehingga ketaatan kepada Allah makin hari makin menipis. Ya, makin jauh mereka makin lalai. Ya, tidak memberikan perhatian terhadap membentuk dan membina masyarakat agar bertakwa kepada Allah. Yang disajikan kepada masyarakat adalah hiburan, keseronokan, kemewahan hidup, kemajuan dunia dan pelbagai lagi. Sungguh ini satu perkara yang sangat mengkhawatirkan. Jadi di sini Nabi SAW dijelaskan, diundang, maka Nabi SAW memenuhi undangan tersebut walaupun makanan yang disajikan itu tidaklah seenak seperti yang dijangkakan, betul kan? Hanya sekadar jamar roti, tepung bali dan berkuahkan minyak daripada lemak yang telah berbau. Kurang enak tu. Bukan makanan yang sedap. Tapi Nabi SAW tetap datang dan makan. Ia menunjukkan tawaduknya Nabi SAW, tidak menolak jemputan dan tidak cerewet terhadap makanan. Masya Allah. Kita kalau diundang ke satu jamuan, tiba-tiba makanan tu tak memenuhi selera kita, apa yang kita buat? Balik tu kita komplain. Betul kan? Apa makanan tak sedap, jemput, kita datang daripada jauh, makanan macam tu je dihidangkan. Tak padan dengan status kita. Oi, saya sebut begitu. Padahal orang itu menjemput kita untuk sebagai tanda dia, untuk meraihkan. Kita yang datang, patutnya kita datang dengan seadanya, bersyukur dengan apa yang dihidangkan. Yang penting kita telah dapat memenuhi jemputan dia dan kita dapat bertemu dan bersembang dan sebagainya untuk merapatkan ukhuwah Islamiah. Sepatutnya dilihat di sudut itu. Baik, teruskan hadis yang ke-334. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن الصبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. Baik. Hadis yang ke-334 yaitu diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menceritakan Rasulullah SAW menunaikan haji dengan duduk di atas pelana. Tu. Di atas unta tunggangan Nabi SAW tu ada pelana. Yang pelana itu telah lusuh atau buruk. Dan di atas pelana itu kain pelapik yang tidak sampai harganya 4 dirham. Jadi murah sekali peralatan kelengkapan kenderaan yang Nabi SAW gunakan untuk menunaikan haji. Iaitu unta yang atas pelananya tak ada kemewahan. Dia tak empuk. Tak selesa. Bayangkan perjalanan haji Nabi SAW dari Madinah. Betul kan? Pergi ke Mekah, jauh tak jarak dia? Jauh, berhari-hari. Dalam keadaan yang panas, terik dan sebagainya. Menaiki bukit-bukit batu yang terjal, yang tajam. Kemudian melalui gurun yang datar, yang panas. Jadi ketika naik tu kan bergerak, terhentak-hentak. Bila melalui batu-batu tinggi, bukit. Sakit tak ni kalau kita? Punggung kita kan terhentak-terhentak. Lapiknya nipis. Dia absorption dia punya macam ni. Macam absorber. Bila terhentak kan punggung kita tu akan terhentak di atas tempat punggung kita tu lah di atas unta tu. Jadi sakit. Ibarat begini, kita naik kereta. Beza tak kereta yang kerusinya low quality dengan high quality? Sama tak kerusi kereta kancil dengan kerusi kereta yang mewah lah? Ibaratnya seperti apa? Seperti kita mewah ni, kita mahal. Katalah ibaratnya kancil banding dengan Proton X70. Jauh beza tak? Jauh. Dalam perjalanan daripada sini, contohnya daripada Kuala Lumpur katakan, nak pergi ke Pulau Pinang. Dalam perjalanan tu, bila sampai keluar-keluar, siapa yang sakit pinggang? Yang naik kereta kancil ke yang naik kereta Proton X70 tu?
Kancil. Sakit, lenguh bukan main lagi. Nanti tidur pun sakit badan. Lama pula kena ambil masa tidur. Dia keluar-keluar biasa je. Macam tak pernah duduk atas kerusi. Macam dia sedang berjalan saja santai di rumahnya. Masya Allah. Itulah nak mendekatkan pemahaman bagaimana pelana Nabi SAW tu ibarat cushion. Tempat duduk. Ya, yang kasar. Yang terbuat daripada tu pelepah. Ya, pelapik. Apa? Pelapik yang lusuh buruk di atas pelana tu. Tu. Sama ada terbuat daripada kulit yang low quality ataupun barangkali jerami tadi kan boleh dibuat, dipadatkan dia, dianyam dan dijadikan sebagai pelana. Istilah pelana kuda, ya, pelana haiwan untuk mengelakkan kita daripada bersentuh langsung dengan badannya binatang tersebut. Ini menunjukkan betapa zuhudnya Nabi SAW. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'a. Ya Allah, jadikanlah ya haji yang ianya, jadikanlah haji ini haji yang tiada riak padanya dan tiada sum'ah. Tengok ni Nabi SAW. Padahal Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Nabi SAW tak akan ada sekali sifat ni. Ya, kecuali selain daripada Nabi SAW, seperti kita-kita ni lagi banyak sifat ni. Betul kan? Tengok Nabi SAW dalam menunaikan haji. Haji ni kemuncak ibadah dalam rukun Islam. Ya. Dan Nabi SAW menunaikan haji seusianya adalah sekali saja. Itulah haji yang terakhir dan yang pertama. Dan Nabi SAW doa ni sebagai satu peringatan pada umatnya yang datang kemudian. Ya, menunaikan haji ni bukan untuk menunjukkan status. Ya, biasa orang yang menunaikan haji ni adalah orang yang mampu. Memang orang mampu. Sebab itu syarat untuk menunaikan haji ni ada kemampuan. Ya, Nabi SAW ajar kepada umatnya iaitu agar berdoa dengan doa ini. Ya, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi. Ya, wala sum'ah. Jadikanlah haji ini yang tiada riak padanya. Apa riak? Menunjuk. Ya, ada orang menunaikan haji nak menunjuk pada orang. Ya, balik itu kalau tak panggil haji marah. Tak panggil hajah marah. Tu tanda riak. Padahal haji dan hajah tu tak ada pun sunnah dia letakkan di depan nama. Mesti setelah menunaikan haji dapat gelaran tu. Ya, dapat pangkat tu letak dalam nama. Haji dan hajah. Tak ada yang tu. Jadi bila ada tu, bila orang panggil haji-haji, ada rasa kebanggaan. Aku dah menunaikan haji. Seolah-olahnya standardnya dah naik. Kau dah haji ke belum? Tu datang lagi belagak dia. Ya, bila nak naik haji? Cepatlah. Oh, sedap dia sebut. Ya. Bagus dia kata bila nak naik tu, bagus. Tapi kalau ada terbetik di hati dia, seolah-olah nak berbandingkan orang tu dengan dia, aku muda-muda lagi dah naik haji. Tu. Iaitu pintu-pintu riak. Dan tiada sum'ah. Ya, sum'ah ni apa? Nak cerita pada orang. Aku kalau haji kau tahu macam mana? Memang perit lah haji tu. Dulu haji naik kapal tau. Kau orang sekarang ni dah senang dah naik kapal terbang. Oh, sedap dia sembang begitu. Itu membuka pintu-pintu sum'ah. Ya. Kadang jumpa dengan kawan-kawan, orang tak tanya pun. Kawan-kawan belajar ni bila reunion. Kau dah haji ke belum? Belum lagi. Ya. Nanti umur 61 boleh haji. Belum haji lagi. Ya, aku dah haji muda dulu. 2 tahun aku kerja, aku kumpul duit. Ya, dah naik haji dah aku. Ini dah haji yang ketiga dah ni. Kalau tak COVID ni haji keempat. Tu dia. Ini penyakit yang membinasakan. Habis amalan dia. Kalau riak batal terus. Ni berhati-hati. Tak payah disebut tu cerita saya dah menunaikan haji dah. Tak payah. Ya, buat apa kita nak istiharkan benda tu? Ya. Tu. Masya Allah. Ni ada orang seperti ni. Kadang kita tengok kesian dia, tengok kebil-kebil kita tengok dia. Kenapa lah kau cakap ni? Ya. Lalu kita kena tegur dia. Ya, tegur dia. Jangan kamu berucap gini. Tengok Nabi SAW ajar. Allah maj'alu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Sebab bencana ni. Dah lah habis duit berpuluh ribu. Habis masa berpuluh hari. Ya, tiba-tiba balik. Disqualified. Bukan yang sana tu acceptable. Comply dengan requirement. Semua patuh, taat. Ya, lulus. Diterima haji dia. Ikut syarat rukun. Balik ni. Ya, tiba-tiba terbatal haji dia. Bukan terbatal haji yang secara rukun tu tak. Terbatal pahala dia. Sia-sia. Betul kan? Kita menunaikan haji tu. Yang kemuncaknya, hujungnya kita nak bonus. Allah bagi pahala. Pahala haji. Ya, pahala umrah. Tiba-tiba kosong. Sebab apa? Ni.
Jadi Nabi SAW ajar kita tawaduk. Tak perlulah ya nak menceritakan amal ibadah kita kepada orang lain. Ya. Sebab apa? Manusia ni satu penyakit, dia suka mendapat pujian. Ya, jangan sekali-kali. Jadi ini memberikan kaedah yang sangat agung kepada kita untuk menjaga diri daripada tertipu dengan amalan. Sebab bila kita tertipu dengan amalan, maka akan muncullah sifat riak dan sum'ah. Dan riak dan sum'ah ini adalah pembatal amalan yang dia riakkan itu. Maka rugi, sia-sia je dia. Ya, buat apa? Ya, kita riak, tapi akhirnya kita menanggung kerugian. Padahal kita telah berhempas pulas dari sudut usia, masa, tenaga, wang ringgit. Tiba-tiba tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada nilai di sisi manusia, manusia puji kita. Itulah yang kita dapat pujian daripada manusia. Ya, kepuasan diri kononnya. Padahal dia telah tertipu dengan dirinya sendiri. Baik, hadis yang terakhir. 335. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. Baik, ini adalah hadis yang sangat agung. Ya, untuk mengingatkan orang-orang di zaman sekarang yang melampaui batas dalam memuliakan tokoh-tokoh pujaan mereka. Apa kata Nabi SAW? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu menceritakan, ya, yaitu ya tidak ada ya seorang pun atau individu yang paling dikasihi oleh para sahabat ya daripada Rasulullah SAW. Ini poin yang pertama. Ya, para sahabat mereka ya sangat menyintai Nabi SAW. Ya, kerana mereka telah diajar oleh Nabi SAW, iaitu cinta ya hanya ya yang patut diutamakan, yang dikedepankan siapa? Cinta terhadap pribadi Nabi SAW. Sebab itu disebut dalam hadis, ya, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga ya aku lebih dicintai daripada ayahnya, anak-anaknya dan dirinya. Wan nasi ajmain. Itu hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi dan seterusnya. Itu hadis yang telah kita sebut. Ya. Jadi mereka mendahului cinta sayang mereka itu kepada siapa? Kepada Nabi SAW melebihi diri mereka dan segala-galanya. Itu yang pertama. Kemudian dalam keadaan mereka mengutamakan Nabi SAW daripada segala-galanya, ya, Nabi SAW menyebut apa? Beliau berkata, yakni Anas bin Malik, apabila mereka melihat baginda SAW, mereka tidak bangun menyambut Nabi SAW. Kerana mereka tahu Nabi SAW membenci perbuatan tersebut. Ni nak tutup pintu apa ni? Pintu hulu melampau. Ya, jangan dihormati melebihi batas. Ya, dari sisi kemanusiaan, Nabi SAW sama dengan para sahabat. Nabi tak hendak dia tu dimuliakan sehingga melebihi batasan. Ya. Ketika Nabi SAW datang, para sahabat sana duduk. Tak payah bangun, tetap di tempat kamu. Ya. Menunjukkan apa? Nabi SAW sangat menjaga bab ini. Jangan menang. Padahal para sahabat sangat menyayangi Nabi SAW. Kalau dari sudut adab, itu betul. Kalau sudut akal, betul. Akal dan adab, maka ikut aturan akal kita, bagus. Nabi SAW datang, kita bangun menyambutnya. Tapi Nabi SAW larang, tetap duduk. Jadi ini menunjukkan betapa ya perkara yang banyak dilanggari oleh orang di zaman sekarang. Ya, biasanya siapa ni? Para pemimpin, ya, walim, tutup guru, ya, melampaui batas. Bila tok guru datang, berlari peluru, bangun. Ya. Padahal duduk di tempat kamu. Cuba lihat, ya, para ulama sunnah kita mengajar demikian. Tengok, ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, bila dia datang, ya, maka murid-muridnya tetap duduk di situ. Sebab mereka mengetahui tentang hadis ini. Dan mereka betul-betul berjalan di atas hadis Nabi SAW, mencontohi Nabi SAW. Tapi lihat orang yang selain daripada mereka, Masya Allah, bukan setakat datang berdiri, ya, bahkan sampai tunduk sujud pada yang orang-orang alim mereka itu, sampai cium kaki.
Padahal dilarang tunduk sujud ya kepada makhluk. Tunduk sujud ni hanya kepada Allah. Tapi tak. Mereka tu sampai sujud. Ya, cium kaki bagai. Ya. Seperti cara orang Kristian. Orang Kristian begitu. Ya, sujud kepada padri mereka. Inilah dia melampaui batas hulu. Ya. Sebab itu jangan melampaui batas. Sebab tu tinggalkanlah kelompok-kelompok tersebut yang melampaui batas. Mengaku mereka itu cinta pada Rasul. Tapi apa yang mereka buat, dia 180 darjah bertentangan. Ya. Sebab itu ikutilah ya contoh teladan daripada para sahabat Nabi SAW. Iaitu jangan meletakkan seseorang yang melebihi ya apa yang telah ditetapkan dan diletakkan oleh Allah Ta'ala. Baik, ini adalah hadis yang terakhir ya untuk kita sampaikan pada ya, majlis atau kuliah pagi ini. InsyaAllah berbaki hadis nanti kita akan sambung pada kuliah seterusnya ya dalam bab yang berkaitan dengan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mencontohi Nabi SAW dalam hal yang berkaitan dengan tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan itu kita dapat ya informasi ataupun maklumat ya tambahan ya dan ilmu kita bertambah tentang kepribadian Nabi SAW ya dari sisi yang telah kita ambil faedahnya sehingga bab ini. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kekurangan, kesilapan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti bersama dengan pengarang kitab ini Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga Firdaus ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.